Okay, so kita sambung cerita. Okay, orang-orang ini kena ingat nama. Okay, lepas tu bagaimana SBUB meluaskan kuasa dia, mengukuhkan kuasanya macam mana. Ya. Okay, kedudukan SBUB sebagai syarikat berpiagam. Syarikat berpiagam ini ialah selepas dia buat ini, menubuhkan British North Borneo bla 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 Ltd Limited ini adalah nama untuk syarikat berpiagam. Okey, sebagai syarikat berpiagam menjadi asas penting untuk mengukuhkan pengaruh dan kedudukannya di Sabah. Piagam diraja memberikan kuasa kepada SBUB untuk memiliki Sabah tanpa gangguan kuasa barat yang lain. Piagam diraja yang diterima oleh SBUB daripada kerajaan British mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. Okay. Pengiktiraf secara rasmi itu secara tidak langsung mengukuhkan kuasa British ke atas Sabah. Okay. Jadi syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja ialah SBUB hendaklah menerima penasihat British. Okey, 1. 2. SBUB mesti memerintah Sabah dengan adil dan saksama. SBUB ini British sanalah. Okay, SBUB harus melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui oleh British. Yang keempat, SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Yang kelima, SBUB hendaklah memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Okay. Okay. So ini dia punya syarat. Okay. Maklumat utama SBUB ialah membangunkan Sabah melalui eksploitasi sumber ekonomi Sabah dan melindungi hak masyarakat tempatan. Ini ialah maklumat dia. Dia nak membangunkan Sabah sambil-sambil dia ambil sumber daripada Sabah. Tidak lupa juga dia cakap dia mau melindungi hak masyarakat tempatan. Daripada dijajah oleh orang lain, lebih bagus dijajah oleh mereka lah. Okay, melalui piagam diraja, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah. Okay. Jadi Sir Rutherford Alcock ini menjadi presiden dan Alfred Dent ini sebagai pengarah urusan. Okey, sebab di atas dia kata dia perlu menerima penasihat British kan, tapi ini dia ada presiden. Okey, kuasa sebenar syarikat hendaklah terletak di tangan kalangan pemodal di London. Okey, di Sabah sistem birokrasi diterajui oleh Gubernur. Gubernur pertama ialah William Hood Cratchel yang memerintah pada tahun 1881 hingga 1887. So ini cerita tentang Sabah. Bagaimana British dia boleh mendapatkan Sabah. Okey, jadi caranya apa? Apa cara dia mendapatkan Sabah? Dia melalui pajak kan, ada kan? Dia melalui pajak, dia melalui pembelian, dia melalui perjanjian ada ke perjanjian? Tapi sini kita tak nampak ya dia punya perjanjian apa. Tapi di sini dia ada piagam diraja lah, piagam diraja. Lepas tu dalamnya ada syarat. Piagam diraja ini daripada London. Okey. Jadi kalau mereka sudah dapat kelulusan daripada London situ diterima, jadi secara macam mana, secara automatik, secara langsung SBUB ini dia berkuasa di sana, tapi mereka adalah di under British lah. Okay? Mereka adalah di bawah under British. Dia adalah syarikat Borneo Utara. Dia adalah syarikat company yang berdagang. Okay? Tapi dia adalah under British. Okay. Macam mana? Okay tak? Ada blur-blur tak? So di sini ada juga nama-nama orang putih ini menjadi presiden, Alfred Dent ini menjadi pengarah urusan.
Lepas tu ada Gubernur dia, William. Okay, banyak nama orang di sini untuk di Sabah. Macam mana, okey tak? Kamu ada buka buku teks ke? Kalau kamu buka buku teks pun sini sangat jelas dah. Ya, kedudukan strategik, kekayaan ekonomi, Sabah sebelum penguasaan Pulau Balangan dan juga ni Labuan. Lepas tu pertapakan. Okey, pertapakan macam mana dia. Okey, Sultan Brunei. Lepas tu Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei 10 tahun. Lepas tu Moses dia jual kepada dua orang ni, menjadikan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Lepas tu, ni dua orang dia memajak di sebelah timur. Okay, lepas tu Overbeck ini bekerjasama dengan dua Dan. Ya, dua Dan ini, okay, dia bekerjasama. Overbeck ini orang British. Bekerjasama, so timur barat mereka dua-dua dapat. Okay, Torre lepas tu dia jual kepada Overbeck. Ya, Torre yang sebelah sini, sebelah barat ni, dia jualkan kawasan Kimanis kepada Overbeck. Lepas tu Alfred Dan dan juga adiknya menubuhkan ini syarikat, ya, syarikat berpiagam. Okay, lepas tu pada 1888 Borneo menjadi naungan British. Ini gambar-gambar, ini dia punya logo, orang-orangnya. Okay, ini perluasan dia. Nah, habis. So kita tengok kedudukan Sabah yang strategik dan potensi ekonominya menjadi faktor yang menarik kemasukan pemodal asing, termasuklah SBUB. So SBUB ini bukan tentera, ya, bukan orang tentera British dia, tapi dia adalah business. Dia adalah satu syarikat yang buat business. Okay. Setelah bertapak dan memperoleh piagam diraja daripada British, SBUB meluaskan kuasanya di Sabah. Okay, meskipun demikian perluasan ini menyebabkan kekayaan yang dimiliki oleh Sabah akhirnya dikuasai oleh orang asing lah. Okay, so macam itulah, itulah kesimpulan. Okay, so lepas tu 5.4, okay, minggu depan kita akan masuk 5.4, ada lagi ya 5.4. Wow, banyak. 5.4 ini yang last. Ya, kita tengok bagaimana bentuk pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. Okey, apa yang telah dia buat? Okey, pengekalannya, apa yang dia buang, apa yang dia simpan. Okey, pembahagian ini semua di Sabah Sarawak. Ni banyak ni. Oh yo, banyak dia punya pengekalan institusi. Dia punya hierarki Sabah Sarawak tidak sama. Ini Sarawak punya, ini Sabah punya. Ini Sabah SBUB kan. Ini Sarawak James Cook kan. Raja ni James Cook lah. Okay, so tidak sama. Okay, untuk kaum, macam mana kaum Sarawak lain, kaumnya Sabah, kaum yang lain. Undang-undang pun tidak sama. Undang-undang Sabah Sarawak pun tidak sama. So nanti kita akan tengok bagaimana cara pentadbirannya di Sabah dan Sarawak. Okay. Alright. Ada soalan? Okey tak? Ada apa mau tanya? Tak ada. Tinggal Intan saja. Okey, baik. So, Sim 你一定是没有了吧？哈 ，Sim 最明白了啊。Okay, so ni latihan dia. Okay, latihan. Okay, so all the bab contains latar belakang, faktor, strategi, kesan pemerintahan dan pentadbiran. So keseluruhan bab ini kita belajar tentang Sabah dan Sarawak. Bagaimana British itu dia mendapatkan Sabah dan Sarawak. Ya,
bagaimana British mendapatkan Sabah dan Sarawak. Lepas tu dia dapat, okay, mula-mula caranya dapat cara apa, strategi apa dia punya. Okay, lepas tu bagaimana dia meluaskan penguasaan dia. Lepas tu dari segi pentadbiran, apa yang dia telah ubah. Ya, apa dari segi pentadbiran. Semua pun sama mah. Kisah, okay, di Semenanjung. Semenanjung pun sama. Ya, British dia mula-mula dapat apa sudah tu mula dia mendapatkan 3 kawasan, lepas tu dia dapat lagi tempat lain, kan? Lepas tu seluruh Semenanjung dia sudah dapat, dia pergi ke Sarawak pula. Sarawak sudah dapat, kita tengok Sabah lagi. So seluruh Malaysia ni, seluruh tanah Melayu telah conquer oleh British. Kita mau tahu apakah strategi, apa sebab faktor kenapa mereka nak dapatkan. Lepas tu strategi apa yang mereka guna untuk mendapat. Lepas tu dia dapat, okay, apakah cara mengukuhkan mereka punya kuasa dan apakah pembaharuan yang mereka buat. Dia adalah lebih kurang sama. Samalah. Ya. Kita nak tengok bagaimana British dapat seluruh tanah Melayu. Ya. Tapi kalau di Semenanjung dia hanya British. Sarawak ialah James Brooke. Lepas tu Sabah ialah SBUB. Itu saja dia punya beza. Okay. So latihan ini, latihan ini nanti kamu buat, kita bincang minggu depan. Sama jugalah. Okay. Kamu buat ini, cari jawapannya, lepas tu kita bincang minggu depan jawapannya. Kamu nak, kalau habis bab ini, kamu nak buat ujian ke? Nak buat ujian tak? Saya ikut je. Intan okey je, saya tahu Intan bagus. Yang lain? Yang lain? Boleh kan? Saya bagi objektif, lepas tu boleh tak mau tak? Go kenapa tak mau? Okey, tak payahlah, tak payah buat esei lah. Saya bagi buat objektif dan struktur sajalah, okey? Esei tak payahlah. Okey. Saya bagi objektif dan juga struktur. Okey? Okey. Alright. Tapi bukan minggu depan lah. Nanti saya habiskan bab ini. Ada satu lagi 5.4. Okey? So yang ini nanti saya sudah post dalam grup lah. Saya sudah hantar dalam grup. Kamu tengok dia punya soalan, lepas tu kamu cari jawapan. Ni senang sahaja. Kedudukan strategik bla bla bla. Faktor lah. Lepas tu kekayaan ekonomi. Apa kekayaan ekonomi? Lepas tu ini yang tadi cikgu tunjuk dalam buku teks. Ada sudah dia punya pertapakan, dia punya aliran, carta aliran. Okay? Right. So sejarah, okay, sampai ni je lah. Okay, sejarah settle. Okay, sejarah settle.